Jadi kita bersua kembali dan kita akan bercakap berkenaan dengan pendidikan berkualiti teras kelestarian komuniti global masa depan. Kalau kita ikutkan pandemik COVID-19 mengubah semua dari segi sistem pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Kalau kita ikutkan pandemik menyebabkan ada pelajar yang kehilangan pengetahuan, kemahiran dan juga kandungan pelajaran yang telah dipelajari sebelum ini. Dan kesan pandemik ini sangat ketara dalam kalangan pelajar yang kurang berkemampuan yang membawa kepada peningkatan ketaksamaan pendidikan dalam negara dan juga kehilangan pendidikan akan membataskan peluang kepada individu dan negara. Jadi apakah langkah yang boleh kita ambil bagi memastikan perkembangan pendidikan berkualiti ini tidak cacat dan terus berkembang mengikut kemajuan zaman. Kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Razak Mohd Nordin, Timbalan Net Chancellor Jaringan Industri Alumni dan Masyarakat Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dan kita bersama dengan Profesor Teknologis Dr. Muhammad Syarifta Rasul, Pengerusi Pusat Kajian Pembudayaan STEM, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bercakap berkenaan dengan pendidikan berkualiti, teras kelestarian komuniti global masa depan. Jadi kita mulakan dengan bahagia Datuk berkenaan dengan apa pandangan Prof Datuk terhadap pendidikan pada masa depan. Terima kasih Saudara Syairul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari UKM Universiti Watan kami. Jadi kalau kita bercakap mengenai pendidikan masa depan, saya ingin membawa penonton kepada teknologi sebenarnya. Ya, kalau teknologi pendidikan itu telah bermula lebih dari 2,500 tahun yang lalu. Ya, kita bercakap mengenai teknologi. Dan teknologi tak boleh dipisahkan dengan pendidikan masa depan. Jadi apabila bercakap mengenai teknologi, evolusinya telah lama bermula, dan apabila kita nak bercakap mengenai pendidikan masa depan, saya suka membawa para penonton kepada revolusi industri keempat. Di mana revolusi industri keempat, kalau kita menjurus kepada pendidikan itu, kita melihat dari 3 megatrend. Ya, megatrend digital, megatrend fizikal dan biological. Dan kalau kita bawa kepada konteks pendidikan, kita melihatnya kepada 3 aspek juga. Ya, aspek ruangnya, ruang pembelajarannya, aspek pedagoginya dan aspek teknologi. Ya, jadi kalau kita bercakap pendidikan, kita akan bercakap mengenai pendidik dan pelajarnya. Jadi dalam menghadapi pendidikan masa depan, pendidik itu perlu menjadi pereka bentuk pembelajaran yang sesuai dengan pendidik dengan pelajar masa kini. Jadi kita perlu tahu dalam kita mereka bentuk pembelajaran kita, kita perlu tahu apakah ciri pelajar yang ada di hadapan kita. Ya, kalau mengikut kajian dan apa yang ada di depan mata kita, memanglah pelajar masa kini berciri-ciri, salah satu ciri mereka adalah repo mereka dengan teknologi terrapat semuanya dengan teknologi. Dan mereka sukakan sesuatu yang mobile, sesuatu yang boleh dipegang, boleh dibawa ke sana kemari. Mereka sukakan sesuatu yang persekitaran pembelajaran yang lebih fleksibel, personalized, ya, sesuai dengan cita rasa mereka. Jadi sebagai pendidik, ya, sama ada di peringkat prasekolah, sekolah, pengajian tinggi, kita mereka bentuk pembelajaran kita begitu. Kalau kita cakap mengenai ruang, ya, kita melihat sekarang ruang tidak bertepi lagi, ya, ruang kita melibatkan ruang maya, ya, tidak lagi tertumpu kepada dalam bilik darjah. Begitu juga teknologi, ya, teknologi kita pelbagai. Kalau kita mengikut the fourth industrial revolution itu, kita menggunakan robot, augmented reality, ya, pelbagai. Dan pedagogi ialah bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut sesuai dengan pelajar dan sesuai dengan persekitaran, sesuai dengan bidang kita. Ya. Saya suka dengan kata kunci belajar mengikut cita rasa masing-masing. Saya dapat lihat di sini dalam konteks ni
pelajar itu mungkin agak manja untuk disuap, ikut cita rasa sendiri. Di peringkat UKM sendiri, mungkin Prof ada pun bersemuka dengan pelajar-pelajar macam tu. Jadi apa yang dapat kita lihat dalam perkembangan pendidikan yang macam tu? Ya, dalam kita memanfaatkan penyampaian kita itu, dia ada beberapa perkara yang kita patut lihatlah dari sudut kalau dalam bahasa Inggeris dia kata learning style pelajar itu. Jadi dia tidak boleh lagi di mana pendidikan itu satu size fits all. Jadi maksudnya kita kena melihat kepada kaedah pelajar itu belajar. Jadi dalam di negara kita, pendidikan kita ada satu ketika itu cenderung kepada pendidikan yang mana pro kepada pendekatan yang kita kata bias kepada perempuan. Itu memang kajian pernah menunjukkan kita punya penyampaian itu cenderung kepada diminati oleh perempuan. Tapi perubahan itu telah berlakulah di mana pembelajaran berlaku secara kontekstual. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa idea-idea baru dari pelajar itu dapat dicungkil dengan membuat pembelajaran secara kontekstual dan kita kata specific learning style itu. Jadi kalau kita nampak sekarang ni di Kementerian Pelajaran pun dia banyak menggunakan pembelajaran berpusatkan pelajar ataupun berpusatkan murid. Jadi itu adalah salah satu dari pendekatan yang telah diketengahkan. Dan berbalik kepada digital tadi itu, kalau kita lihat kepada digital ni bukan dah satu mata pelajaran, dia telah menjadi satu elemen penting dalam semua mata pelajaran. Kalau kita belajar matematik pun kita kena membawa teknologi bersama. Kalau kita belajar sains pun teknologi itu perlu ada bersama. Dia tidak lagi bersifat kita kata pembelajaran untuk memahami saja, tetapi menggunakan teknologi untuk diaplikasikan kepada satu bentuk yang boleh diguna pakai. Jadi apa yang KPM sedang buat ataupun universiti dengan kajian-kajiannya, salah satu contoh adalah pendidikan STEM itu. Kita nak menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi di situ teknologi memainkan peranan yang penting. Jadi apabila melibatkan teknologi, kita kata kepelbagaian latar belakang pelajar itu kita boleh atasi, di mana mereka kita sangat faham bahawa pelajar masa kini dia sangat berminat bermain dengan kata gadget itu. Jadi maka itu adalah kaedah yang terbaik dan terkini lah. Saya lihat transformasi pendidikan ini mengikut kepada cita rasa pelajar itu sendiri. Dan bagi pendapat berbagi Datuk, mungkin apakah bentuk transformasi pendidikan yang dapat membentuk pendidikan pada masa depan, Datuk? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Saya ingin berkongsi perkara tersebut. Saya nak sambung balik apa yang berkenaan dengan ruang, ya. Tiga aspek yang perlu kita tekankan dalam kita mereka bentuk pembelajaran masa depan, iaitu pedagogi, space and technology atau pendekatan kita penggunaan teknologi kita itu ruang yang kita ada. Dan saya melihat transformasi itu menjurus juga kepada bagaimana kita melihat mempersiapkan pelajar kita kepada pelbagai kemahiran, kemahiran yang diperlukan untuk masa depan, untuk mereka bersedia mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan masa depan. Sebab boleh jadi 5 tahun, 10 tahun akan datang, pekerjaan yang bakal muncul itu belum wujud lagi sekarang. Jadi kita perlu memikirkan apakah kemahiran yang perlu diberi kepada pelajar kita. Jadi saya ingin memetik kajian dari World Economic Forum, Forum Ekonomi Dunia 2020 yang menekankan kepada pelbagai kemahiran. Dan kemahiran yang pertama ialah memang tidak boleh disangkal lagi, kemahiran mengenai penyelesaian masalah yang melibatkan penyelesaian masalah yang kritikal tentang
pemikiran yang kritis tentang aspek kreativiti, ya. Dan keduanya kemahiran yang perlu kita terap, kemahiran bagaimana untuk menguruskan kepelbagaian komuniti, ya. Kita berhadapan dengan komuniti, bukan hanya komuniti di hadapan kita, tetapi apabila ruang pembelajaran kita itu tidak lagi tertakluk ke dalam ruang lingkup Dewan Kuliah sahaja, tetapi melibatkan dunia yang tanpa sempadan. Jadi kemahiran untuk menguruskan diri dan menguruskan orang lain itu amat penting untuk mereka berkolaborasi. Dan seterusnya kemahiran teknologi sangat penting, sebab tanpa teknologi, kemahiran teknologi itu agak sukar untuk anak-anak didik kita, ya, generasi akan datang untuk mendapat pekerjaan yang menjurus kepada pekerjaan yang belum muncul lagi buat masa sekarang. Ya, itu satu saya boleh katakan sebagai kalau di UKM mungkin ada graduate employability untuk promosikan UKM itu kepada antarabangsa. Dan saya rasa kalau ikut apa yang bahagi Datuk cakap tadi soal dengan kemahiran, saya rasa di bawah Pusat Kajian Pembudayaan STEM juga banyak menitik beratkan berkenaan dengan kemahiran-kemahiran. Dan apa antara usaha yang dilaksanakan di UKM untuk memastikan mempromosikan pendidikan Malaysia ke peringkat dunia? Ya. So di bawah Pusat Kajian Pembudayaan STEM, kita selalu melihat kepada beberapa perkara, iaitu dari sudut pembangunan modal insan negara itu sendiri, dan juga bukan sahaja kepada pelajar di universiti, malah kepada murid-murid di sekolah. Dan pada masa yang sama juga kita menitik beratkan orang kata latihan kepada guru itu. Kerana kita tahu guru ini merupakan ejen perubahan. Jadi apa yang kami buat, kita mengadakan beberapa siri-siri program seperti STEM, dan selain pada STEM tu ada beberapa program yang seperti kajian pembelajaran kita ketengahkan kepada guru. Dan apa yang kita ingin lihat adalah bahawa guru itu dapat melaksanakan kaedah-kaedah yang terkini berkaitan pendidikan STEM itu. Dan kaedah-kaedah yang terkini itu seperti disebut oleh Prof Datuk tadi itu memang melibatkan digital teknologi, yang mana kita tahu pada masa kini banyak bentuk kita kata pekerjaan dia melibatkan satu terma yang kita panggil digitization. Sama ada dia dalam bentuk pembuatan ataupun perkhidmatan. Jadi pembelajaran yang diketengahkan melalui STEM ini ataupun Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik ini, dia ke arah itu. Untuk melahirkan pelajar yang inovatif, inventif dan kreatif. Kita di Malaysia ni dari segi pengetahuan sains ataupun matematik tu memang sangat tinggi. Betul. Ataupun dari segi kaedah pengajaran yang dibuat itu memang baik. Tetapi kadang-kadang dia tidak begitu kontekstual dengan aplikasi yang sebenar. Jadi apa yang kita buat adalah menganjurkan beberapa aktiviti untuk membangunkan pendidikan yang berkualiti itu. Ya, saya rasa sekarang adalah waktu yang sesuai sebab kalau kita tengok lepas pandemik semuanya tertumpu kepada digital dan sebagainya. Di UKM berbahagi Datuk, mungkin adakah UKM sudah bersedia untuk menuju ke arah pendigitalan itu tadi? Dan apakah persiapan UKM menuju ke arah itu? Okey, untuk pendigitalan pendidikan, sebelum saya bercakap mengenai UKM, saya ingin membawa kepada apakah senario pembelajaran sekarang, ke mana arah kita pergi, ya, di mana pendidikan 4.0 itu yang melibatkan persekitaran kolaboratif, ya, persekitaran kolaboratif yang menjalinkan pelajar-pelajar komuniti, pelajar kita yang kreatif itu mereka mereka mendapatkan pendidikan di mana dunia ini dijadikan makmal pembelajaran. Dunia sebagai makmal pembelajaran. Jadi dalam
UKM mempersiapkan pendigitalan pendidikan. Jadi pusat pengajaran pengajar teknologi pengajaran di UKM telah secara agresifnya telah mempersiapkan pengajarnya, pensyarahnya dengan pelbagai teknik memberi pendedahan tentang pelbagai teknik pembangunan bahan pengajaran, pembangunan aplikasi pendidikan atau apps, dan juga penggunaan penggunaan, kalau saya boleh gunakan saya membawa saya membawa tablet di sini saya membawa iPad di sini sebab memang pembangunan apps yang melibatkan pembangunan virtual reality, augmented reality yang sesuai dengan kursus-kursus yang diajar. Jadi memang kita secara agresif memantapkan pendigitalan pendidikan dan otomasi di universiti kerana memang pandemik ini pada pendapat saya adalah masanya untuk kita melihat semula apa yang kita telah praktikkan sekarang dan juga kita memfokus kepada boleh jadi peluang untuk kita membawa sesuatu yang lebih baik, lebih baru untuk persekitaran pembelajaran di UKM. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Bahagia Datuk. Dan sebelum kita menutup lensa IPT hari ini, Prof, mungkin sekarang ni IPT giat menjalankan aktiviti-aktiviti promosi Hari Kebangsaan Malaysia. Mungkin Prof boleh ceritakan sikit apa yang sedang berlangsung dan yang dirangka di UKM? Ya, sebelum saya pergi kepada Hari Kebangsaan tu, mungkin ada sedikitlah yang kita nak maklumkan bahawa kita akan menganjurkan satu persidangan antarabangsa yang dipanggilkan World Association Lesson Study yang akan dilangsungkan daripada 19 hingga 22 September. Jadi di UKM, dan ini merupakan satu persidangan yang kita kata peringkat antarabangsa melibatkan 27 buah negara dan lebih daripada 200 peserta daripada antarabangsa, dan juga keseluruhan peserta setakat ini ada lebih kurang 500 orang. Dan kita telah menjemput keynote speaker kita daripada United States, daripada Switzerland, daripada Jepun, dan Datuk sendiri, Prof Datuk sendiri merupakan keynote speaker kepada itu. Dan saya kira untuk kemerdekaan itu, saya rasa Datuk adalah orang yang paling sesuai untuk menerangkan sebab Datuk berada sebagai timbalan Naib Chancellor. Apakah persiapannya? Ya, Datuk. Datuk. Ya, kalau saya boleh kongsi, memanglah kita akan ada pidato, kita akan ada pelbagai teater, kita akan ada pelbagai aktiviti yang melibatkan pelajar untuk menaikkan semangat patriotism. Tetapi di sini sebagai seorang ahli teknologi, saya juga ingin menyarankan supaya semangat patriotism ini boleh disesuaikan dengan generasi baru, di mana kita boleh banyakkan dengan social media, kita gunakan boleh jadi berbusana menggunakan TikTok, menggunakan social media yang lain. Jadi itulah sebenarnya cita rasa generasi muda. Jadi kita perlu beralih dari secara mengaplikasi, bukan secara konvensional itu kita teruskan kita secara bersemuka, tetapi secara digital itu supaya sesuai dengan pendigitalan pendidikan dan otomasi itu, kita juga mengaplikasikan pendigitalan itu dalam menyemarakkan semangat patriotism dalam kalangan mahasiswa serta seluruh warga universiti. Baik, terima kasih kita ingin ucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Nur Razak Muhammad Nordin, Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri Alumni dan Masyarakat daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan juga kepada Profesor Teknologis Dr. Muhammad Sattar Rasul, Pengerusi Pusat Kajian Pembudayaan STEM Fakulti Pendidikan UKM, yang sudi bercakap dengan kita berkenaan dengan pendidikan berkualiti teras kelestarian komuniti global masa depan. Terima kasih kita ucapkan